Okey, salam sejahtera. Nama saya Albert Unyo Analakan. Saya merupakan pelajar yang sedang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya merupakan pelajar semester 4 mengambil kos Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Okey, pada hari ini saya akan berkongsikan mengenai tajuk final assessment yang telah diberikan dalam kos ini, iaitu pemakanan sukan. Tajuk yang diberikan adalah pemakanan sukan semasa fasa latihan bagi atlet remaja. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk ini. Pemakanan sukan ini membawa maksud kajian tentang makanan dan nutrisi serta kesannya kepada kesihatan, kepada tumbuh besaran serta perkembangan seseorang individu. Manakala pemakanan sukan pula ialah satu bidang pengajian yang mengaplikasikan strategi pemakanan sukan untuk menggalakkan kesihatan, adaptasi kepada latihan yang dijalankan, pemulihan dan prestasi optimum. Pemakanan sukan ini penting kepada setiap atlet kerana ia dapat membantu atlet dalam meningkatkan prestasi sepanjang fasa latihan. Antara kepentingan pemakanan sukan ialah atlet dapat mengetahui kesan pengambilan makanan yang betul, khususnya semasa latihan. Seterusnya, kepentingan pengambilan makanan juga dapat membantu atlet mengetahui jumlah tercair, tenaga dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan sepanjang menjalani sesi latihan. Selain itu, pemakanan sukan juga dapat membantu meningkatkan prestasi atlet, di mana atlet yang sudah beradaptasi dengan pengambilan makanan yang betul dapat mengatur strategi permakanannya sendiri agar dia tetap kekal bertenaga sepanjang semasa sesi latihan. Seterusnya ialah pemakanan sukan juga dapat membantu mengurangkan kecederaan yang dihadapi oleh atlet. Dengan pemakanan yang betul dapat membantu proses pemulihan kecederaan di dalam tubuh badan atlet ataupun secara luaran dengan lebih baik. Akhir sekali, pemakanan ini juga dapat membantu atlet mengekalkan keperluan nutrisi di dalam badannya. Okey, pada ceramah pemakanan sukan saya pada kali ini adalah saya akan mengambil atlet remaja dalam sukan maraton sebagai kajian saya. Seperti yang kita ketahui, sukan maraton ialah merupakan salah satu sukan yang melibatkan pergerakan seperti berjalan, berjoging ataupun berlari. Sukan ini merupakan salah satu sukan yang memerlukan tempoh untuk menyelesaikan atau menamatkan perlumbaan yang begitu lama, dalam sekitar 3 hingga 4 jam. Oleh sebab itu, seseorang atlet maraton memerlukan daya tahan kardiovaskular serta daya tahan otot yang tinggi untuk memastikan dia dapat menyelesaikan larian tersebut dengan baik serta dengan kadar masa yang singkat. Pada masa yang sama, adalah sangat penting untuk menjaga pemakanan atlet maraton ini untuk mengekalkan prestasi serta meningkatkan prestasi atlet tersebut semasa sesi latihan sehinggalah fasa pertandingan. Dalam ceramah saya kali ini, saya akan menerangkan 6 poin yang penting yang perlu dipersiapkan sebelum fasa pertandingan seseorang atlet maraton. Pertama adalah keperluan tenaga, keseimbangan tenaga, ketersediaan tenaga. Dan poin yang kedua adalah huraian yang kedua adalah mengenai keperluan micronutrition untuk latihan.
Kemudian adalah keperluan micronutrition untuk latihan. Seterusnya adalah komposisi badan dan prestasi sukan. Yang kelima adalah garis panduan penghidratan untuk mengekalkan keseimbangan cair dan elektrolit. Dan yang terakhir adalah mengenai strategi untuk mengoptimumkan prestasi latihan dan pemulihan selepas sesi latihan. Jadi, perkara-perkara itu akan saya terangkan di dalam ceramah saya pada kali ini. Baiklah, pertama adalah mengenai keperluan tenaga, keseimbangan tenaga dan ketersediaan tenaga bagi atlet remaja, iaitu atlet maraton yang telah saya pilih. Okey, sebelum menyertai sebuah latihan, atlet haruslah tahu mengenai jumlah keperluan, keseimbangan dan ketersediaan tenaga mereka. Badan memerlukan tenaga untuk melakukan setiap pergerakan semasa latihan. Dan apa yang atlet minum, apa yang atlet makan adalah sumber tenaga yang akan masuk ke dalam badan atlet tersebut. Atlet maraton yang telah dipilih sebagai kajian saya ini perlu melakukan persiapan serta strategi pemakanan semasa fasa latihan bagi meningkatkan prestasi dia. Jadi, bagi mereka yang memantau, sama ada jurulatih ataupun guru perlulah memantau perkembangan atlet ini dalam menentukan jumlah tenaga yang dia perlukan sebelum dia menghadiri sesi latihan. Baiklah, jumlah tenaga yang diperlukan oleh atlet maraton ini kita dapat tahu ataupun kita dapat cari bergantung kepada berat badan, ketinggian serta umur atlet tersebut. Pada masa yang sama, jumlah tenaga yang diperlukan oleh atlet sebelum dia menghadiri sesi latihan adalah bergantung kepada kalori makanan yang dia ambil. Jadi, guru ataupun jurulatih perlulah membantu atlet tersebut mengira jumlah kalori yang diperlukan dalam badan atlet tersebut bergantung kepada berat badan, ketinggian serta umur atlet tersebut. Dengan mengetahui jumlah kalori yang diperlukan dalam badan seseorang atlet tersebut sepanjang hari, ini akan memudahkan atlet tersebut tahu bersedia berapakah jumlah kalori yang diperlukan sepanjang hari tersebut agar dia tetap cergas, tetap kuat dan mempunyai tenaga bercukupan sepanjang sesi latihan dijalankan. Baiklah, sebagai contoh, atlet maraton yang berusia 17 tahun yang mempunyai berat 60 kg dan tinggi 170 kg mempunyai kadar tenaga sebanyak 1612 Kelvin. Dan ini adalah jumlah kalori yang diperlukan oleh atlet maraton tersebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana acara maraton yang begitu ekstrim ataupun memerlukan tenaga yang begitu banyak, atlet maraton ini boleh mengambil jumlah kalori yang melebihi daripada yang disarankan, iaitu lebih daripada 1612 Kelvin ini. Dengan hal demikian, tenaga yang tersedia ada dalam badan atlet tersebut dapat digunakan melebihi daripada keperluan badan tersebut. Maksudnya, semasa menjalani latihan, atlet tersebut sudah tahu keperluan, kemudian dia menyeimbangkan tenaga, dan tenaga yang tersedia ada tersebut tidak akan berkurangan sehingga dia tamat sesi latihan. Okey, tubuh badan memerlukan micronutrition untuk sesi latihan. Terdapat 3 micronutrition yang utama yang sangat penting untuk menjana tenaga sepanjang
sesi latihan atlet maraton, iaitu pertama lemak, kedua protein dan karbohidrat. Setiap daripada makronutrisen ini memainkan peranan yang berbeza untuk keperluan tubuh badan atlet. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mengetahui setiap kepentingan pengambilan makronutrisen ini untuk atlet maraton. Baiklah, makronutrisen yang paling penting semasa tempoh latihan ialah karbohidrat. Hal ini kerana karbohidrat merupakan pembekal tenaga utama kepada tubuh badan. Makanan yang mengandungi karbohidrat akan dicerna di dalam perut, kemudian ditukar kepada tenaga, iaitu berbentuk glukosa. Pengambilan karbohidrat yang banyak dalam meningkatkan jumlah tenaga dalam badan, namun ia tidak sesuai diambil sejam sebelum menjalani latihan. Hal ini demikian kerana kandungan makanan yang mengandungi karbohidrat tersebut terdiri daripada makanan pepejal yang memerlukan jumlah atau tempoh masa yang lama untuk mencernanya. Sebagai contoh, karbohidrat adalah nasi, roti, bijirin dan kentang. Lingkungan masa yang dicadangkan untuk atlet mengambil karbohidrat ini adalah sekitar 3 hingga 4 jam sebelum latihan. Kebaikan pengambilan karbohidrat ini adalah melambatkan kelesuan dan memastikan tahap glikogen tubuh badan atlet maraton sentiasa berada di tahap optimum untuk keperluan latihan. Okey, makronutrisen yang kedua pula ialah lemak. Lemak juga penting untuk atlet maraton sebelum ataupun sepanjang sesi latihan. Walau bagaimanapun, atlet maraton hanya perlu mengambil lemak dalam kuantiti yang sedikit. Lemak terbagi kepada dua jenis, iaitu lemak tepu serta lemak tak tepu. Lemak tepu kebiasaannya terdiri daripada daging binatang, manakala lemak tak tepu kebiasaannya terdiri daripada sayur-sayuran. Antara kepentingan sebagai contoh makanan yang terdiri daripada lemak adalah mentega, minyak zaitun dan beberapa daging tepu. Antara kepentingan pengambilan lemak dalam makanan atlet maraton ialah lemak membantu mengekalkan keseimbangan tenaga, mengawal selia hormon-hormon badan dan memberikan tenaga. Dalam pada yang sama, lemak juga dapat melindungi organ badan dan membantu dalam memulihkan tisu-tisu otot serta mengekalkan keseimbangan membran sel. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak disarankan sekitar 3 hingga 4 jam sebelum atlet tersebut menjalani latihan. Hal ini sama juga seperti karbohidrat kerana lemak memerlukan masa ataupun tempoh yang lama untuk dicerna di dalam perut. Oleh kerana lemak memerlukan masa yang lama dalam pencernaan, ini membantu atlet kerana lemak dapat memberikan rasa kenyang kepada atlet dalam tempoh masa yang lama. Jadi pengambilan lemak ini penting untuk atlet juga kerana sepanjang tempoh sesi latihan tersebut atlet tidak akan merasakan kelaparan. Kemudian makronutrisen yang terakhir ialah protein. Protein kebiasaannya diambil dalam paras ataupun kadar yang sederhana. Hal ini demikian kerana protein lebih banyak memainkan peranan dan fungsinya selepas sesi latihan. Protein berfungsi sebagai bahan pemulihan organ dan tisu yang
dalam pemulihan organ dan tisu-tisu yang telah digunakan sepanjang sesi latihan. Jadi protein ini berfungsi untuk memulihkan tisu-tisu yang telah koyak sepanjang sesi latihan. Atlet perlu mengambil jumlah protein yang mencukupi bagi mengekalkan nitrogen positif di dalam badan, dan ini juga dapat mengekalkan kekuatan tisu otot sekiranya banyak nitrogen positif di dalam badan atlet tersebut. Sebagai contoh, makanan yang kaya dengan protein ialah ikan, daging, telur dan sayur-sayuran. Baiklah, lingkungan peratusan pengambilan 3 makronutrisen utama ini adalah lemak sebanyak ataupun sekitar 25%, protein sekitar 35% dan karbohidrat adalah sebanyak 50%. Okey, seterusnya adalah keperluan makronutrisen untuk latihan. Mikronutrisen untuk latihan. Mikronutrisen juga penting dalam keperluan latihan atlet. Antara mikronutrisen yang perlu diambil dalam pemakanan atlet maraton ialah vitamin dan mineral. Pengambilan vitamin juga perlu untuk atlet maraton kerana setiap vitamin yang terkandung dalam makanan mempunyai fungsi dan manfaat yang baik kepada sistem ataupun pertumbuhan dalam badan atlet. Sebagai contoh, pengambilan vitamin B akan berfungsi memberikan tenaga mengawal tekanan atlet semasa lari. Mengawal tekanan atlet semasa larian, mengurangkan keletihan pada mata dan meningkatkan fokus atlet. Manakala pengambilan vitamin D pula berbeza kerana vitamin D membantu atlet mengurangkan sakit pada sendi, menguatkan tulang serta mengelakkan kebas akibat kurang daripada kalsium. Jadi pengambilan setiap vitamin memainkan peranan dan membantu atlet dalam meningkatkan prestasi. Dalam setiap pengambilan makanan, atlet perlulah mengambil sekitar 5% sehingga 10% vitamin, makanan yang terdiri daripada vitamin. Antara contoh makanan yang terdiri daripada vitamin adalah seperti lobak, pisang, kubis, cendawan atau buah-buahan seperti stroberi. Baiklah, kemudian mikronutrisen yang kedua adalah mineral. Mineral menjadi bahan organik yang diperlukan untuk fungsi sel. Terdapat beberapa mineral yang penting dalam latihan maraton, seperti kalsium, fosforus, magnesium, klorida, sulfur dan natrium. Atlet maraton memerlukan tulang otot dan saraf yang kuat sepanjang fasa latihan. Oleh itu, mengambil mineral seperti kalsium membantu prestasi atlet. Pengambilan kalsium ini dapat meningkatkan ataupun menguatkan tulang otot dan saraf atlet tersebut. Antara contoh makanan yang kaya dengan kalsium adalah seperti produk tenusu, sayur-sayuran hijau. Kemudian, pengambilan mineral fosforus melalui makanan, produk tenusu, daging dan bijirin pula membantu keseimbangan asid di dalam badan atlet. Seterusnya, sodium pula berfungsi sebagai ion dalam air untuk membantu pengembangan dan pengucupan otot semasa latihan. Makanan yang kaya dengan sodium ialah garam, kicap dan makanan-makanan yang telah diproses. Atlet hanya perlu mengambil mineral dalam kadar yang sederhana bagi memastikan pemakanan yang seimbang sekaligus mengoptimumkan prestasi atlet. Seterusnya ialah mengenai komposisi badan dan prestasi sukan.
Komposisi badan merupakan peratusan lemak di dalam badan berbanding dengan otot, tulang dan tisu badan. Berat badan atlet tidak dapat mencerminkan tahap komposisi badan atlet tersebut. Sebagai contoh, dua orang dengan ketinggian dan berat badan yang sama tetap memiliki perbezaan yang ketara kerana mempunyai komposisi badan yang berbeza. Oleh itu, bagi atlet maraton sangat penting bagi memastikan bahawa komposisi badan mereka pada tahap yang sesuai bagi memastikan prestasi mereka meningkat sepanjang sesi latihan sehinggalah kepada fasa pertandingan. Okey, sepanjang fasa latihan maraton, pengawasan atau pemeriksaan mengenai komposisi badan atlet haruslah dilakukan. Komposisi berat badan dapat diukur dengan menggunakan kaliper, iaitu sejenis alat penyukat berbentuk gunting yang digunakan untuk menyukat ketebalan lemak badan dengan mengira indeks jisim badan itu tersebut. Kebiasaannya, pengiraan komposisi badan ataupun ketebalan lemak badan ini disukat melalui ketebalan lemak perut. Baiklah. Pada mulanya, indeks jisim badan ataupun BMI atlet maraton haruslah ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan lingkungan komposisi badan yang paling sesuai untuk atlet tersebut dalam meningkatkan prestasinya. Dengan menggunakan formula berat badan bahagi dengan tinggi darab tinggi dapat menentukan BMI atlet tersebut. Bagi atlet maraton, lingkungan kadar BMI yang paling sesuai ialah antara 18.5 sehingga 22.9. Sekiranya atlet tersebut berada dalam lingkungan BMI yang sesuai, sudah pasti komposisi badan atlet tersebut adalah rendah lemak berbanding dengan komposisi otot, tulang serta tisu badan. Komposisi badan rendah lemak sesuai untuk atlet jarak jauh, iaitu atlet maraton ini, kerana ia memerlukan kekuatan otot, tulang dan tisu berbanding dengan kekuatan lemak badan yang dia miliki. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahawa komposisi badan atlet maraton perlu adalah rendah lemak berbanding dengan berbanding dengan otot, tisu dan tulang atlet tersebut. Walau bagaimanapun, komposisi badan sentiasa akan berubah selama pertumbuhan dan perkembangan sistem badan sehinggalah usia atlet tersebut meningkat. Hal ini kerana kimia di dalam badan sentiasa bergiat aktif mencerna makanan yang diterima yang masuk ke dalam badan atlet tersebut. Selain daripada faktor usia, atlet yang giat berlatih dan bersukan juga kerap mengalami perubahan pada komposisi badan mereka. Atlet maraton boleh mengenal komposisi badan dengan rendah. Atlet maraton boleh mengekalkan komposisi badan dengan rendah kadar peratusan lemak berbanding otot, tisu dan tulang dengan sentiasa mengekalkan kecergasan dan stamina mereka. Atlet bertahu kaedah dan langkah yang paling sesuai dalam usaha meningkatkan prestasi sukan mereka. Aspek kesihatan yang terdiri daripada kapasiti aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi badan perlulah sentiasa dititik beratkan. Bagi aspek kemahiran pula iaitu keseimbangan, kuasa, ketangkasan, kelajuan masa reaksi dan koordinasi turut membantu dalam meningkatkan prestasi sukan mereka. Atlet perlu sentiasa menjaga emosi dan psikologi mereka. Acara yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk tamat sangat memerlukan minda yang positif. Oleh hal demikian, komposisi badan perlulah berada dalam keadaan rendah lemak untuk memastikan prestasi atlet tersebut sentiasa meningkat.
Bagi garis panduan penghidratan untuk mengekalkan keseimbangan cecair dan elektrolit, penghidratan yang betul dan sesuai pada acara atlet sangat membantu dalam meningkatkan prestasi atlet tersebut. Pengambilan cecair yang mencukupi akan membantu atlet tersebut untuk sentiasa aktif sepanjang sesi latihan yang dijalankan. Garis panduan mengenai pengambilan air dan minuman sukan wajar dipatuhi bagi memastikan atlet yang perlu berlari jauh dalam tempoh yang lama mempunyai keseimbangan dalam cecair serta elektrolit di dalam badan mereka. Baiklah, berdasarkan Persatuan Pengarah Perubatan Maraton Antarabangsa, mereka mengesyorkan atlet untuk meminum minuman sukan sekurang-kurangnya sekali dalam jangka masa 30 minit atau lebih ketika atlet sedang menjalani sesi latihan. Mereka juga menyatakan bahawa semasa maraton, lebih baik atlet mendengar badan mereka dan minum apabila mereka merasakan perlu untuk mengambil minuman. Maksudnya, tiada satu kuantiti ataupun tiada satu penetapan masa yang tetap untuk atlet tersebut mengambil minuman. Sebaiknya semasa menjalankan sesi latihan, atlet perlulah mendengar keperluan badan berbanding dengan yang telah ditetapkan oleh persatuan tersebut. Lebih baik yang telah ditetapkan oleh persatuan ataupun oleh jurulatih serta guru. Ketika atlet tersebut merasakan memerlukan air, cecair, minuman sukan untuk badan mereka perlu meminum berbanding ataupun tanpa bergantung kepada arahan yang diberikan. Selain itu, garis panduan penghidratan juga boleh dilakukan dengan menimbang berat badan atlet sebelum dan selepas menjalani sesi latihan. Sebelum menjalani sesi latihan maraton, atlet akan menimbang berat badan terlebih dahulu. Kemudian, semasa sesi latihan, atlet akan mengambil minuman cecair, minuman tidak lebih daripada 1 cawan setiap 20 minit. Air ini akan mengekalkan cecair di dalam badan atlet agar atlet tersebut tidak terhidrasi ataupun kekurangan air di dalam badan. Latihan berintensiti tinggi sudah pasti menyebabkan kehilangan banyak cecair di dalam badan atlet. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan penimbangan sekali lagi setelah atlet menjalani sesi latihan. Maka berat badan sebelum latihan serta selepas latihan akan diambil bagi menentukan berapakah jumlah cecair yang hilang di dalam badan tersebut. Dengan mengetahui berapakah jumlah cecair yang hilang, jurulatih ataupun guru dapat melakukan pemantauan ataupun melakukan satu pengawasan untuk mengekalkan jumlah cecair serta elektrolit di dalam badan atlet. Dalam pada itu, kandungan elektrolit dalam badan juga penting dalam mengekalkan keseimbangan penghidratan yang baik atlet tersebut. Minuman sukan dan minuman isotonik mempunyai kandungan elektrolit yang cukup dalam membantu atlet menjalani latihan berkemungkinan dalam tempoh 60 hingga 90 minit atau lebih. Minuman sukan akan menggantikan minuman natrium, kalium, dan elektrolit lain di dalam badan atlet semasa latihan. Minuman yang dicampur dengan elektrolit juga sangat membantu atlet dalam mengekalkan keseimbangan elektrolit di dalam badan. Pengambilan minuman air yang berlebihan pula turut membawa kesan yang kurang baik kepada prestasi atlet. Atlet yang mengambil terlalu banyak air semasa tempoh latihan akan mengalami hyponatremia atau lebih dikenali sebagai mabuk air. Oleh itu, cara mengatasi ketidakseimbangan pengambilan ini ialah dengan cara mengurangkan tempoh masa mengambil minuman.
Mabuk air ialah komplikasi yang sangat serius kepada prestasi larian atlet. Atlet maraton perlu mengambil berat akan masalah ini kerana mereka cenderung mengambil minuman setiap perhentian persediaan minuman. Hal ini ada kalanya menyebabkan atlet meminum terlalu banyak air sehingga menyebabkan mereka kekenyangan serta badan sukar untuk menampung berat badan seketika itu. Oleh demikian, jumlah air dan jarak masa pengambilan air merupakan satu penanda aras yang paling sesuai selain daripada mengambil minuman bergantung kepada kehendak ataupun keperluan tubuh badan. Semakin panjang tempoh larian ataupun semakin panjang tempoh latihan, maka semakin penting untuk menggantikan cecair dan elektrolit yang hilang di dalam badan. Hal ini demikian kerana sekiranya berat badan atlet maraton setelah selesai menjalani latihan menurun, maka jumlah darah atlet tersebut juga akan menurun. Ini menjadikan jantung atlet tersebut berfungsi lebih keras untuk menggerakkan darah melalui aliran darah. Penurunan jumlah darah di dalam badan akan menurunkan prestasi atlet kerana darah tersebut membawa oksigen ke dalam ataupun kepada setiap otot-otot semasa menjalankan latihan. Rentetan itu, penurunan darah adalah disebabkan oleh kekurangan cecair yang membawa oksigen ke dalam darah. Ini menyebabkan banyak atlet maraton akan mengalami masalah dehidrasi. Dehidrasi adalah disebabkan kekurangan air di dalam badan yang menyebabkan kekurangan oksigen di dalam darah. Masalah ini menyebabkan atlet maraton mudah letih, prestasi mereka akan menurun, koordinasi mereka menurun, dan mereka akan kerap mengalami kekejangan otot. Maka adalah penting untuk seseorang atlet maraton mengambil jumlah cecair dan minuman sukan serta minuman isotonik yang mencukupi untuk memastikan keseimbangan penghidratan di dalam tubuh badan mereka. Baiklah, yang terakhir pula ialah strategi untuk mengoptimumkan prestasi latihan dan pemulihan selepas sesi latihan. Prestasi atlet adalah keutamaan bagi seseorang guru ataupun jurulatih. Oleh itu, strategi dalam mengoptimumkan prestasi latihan dan semasa latihan dan pemulihan selepas latihan perlulah diambil. Pengawasan pemakanan merupakan satu strategi yang berkesan dalam meningkatkan prestasi latihan dan juga berkesan dalam pemulihan selepas sesi latihan. Pengambilan makanan yang betul untuk atlet maraton dapat membantu prestasi mereka dalam latihan. Antara pemakanan yang perlu diambil sebelum menjalani sesi latihan adalah makanan yang kaya dengan karbohidrat dan atau meminum minuman ringan bagi penggantian cecair di dalam badan. Galakkan atlet untuk bangun awal bagi memberikan masa ataupun ruang untuk mereka mengambil sarapan sebelum hadir kepada sesi latihan. Makan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam sebelum latihan. Antara makanan yang dicadangkan, strategi pemakanan yang dicadangkan sebelum menghadiri sesi latihan adalah mengambil buah-buahan segar seperti apel, buah tembikai, buah oren, buah anggur atau buah manggis. Atlet juga boleh mengambil makanan seperti nasi, roti, bagel, roti bakar, daging tanpa lemak, keju dan pasta. Makanan ini terdiri daripada makanan yang tinggi karbohidrat yang dapat membantu memberikan tenaga kepada atlet sebelum mereka menghadiri sesi latihan. Manakala bagi 1 jam atau kurang daripada 1 jam sebelum atlet tersebut menjalani sesi latihan, mereka sekali lagi dicadangkan untuk mengambil makanan sebagai contoh buah-buahan dan mengambil gel tenaga serta meminum 1 ataupun 2 cawan sebelum
2 cawan minuman sukan. Pengambilan makanan yang mempunyai cecair beberapa jam sebelum latihan membantu badan mereka untuk kembali aktif, kerana perut akan mencuci cecair yang dengan lebih cepat berbanding dengan makanan padat dan makanan yang kompleks. Atlet disyorkan untuk mengambil makanan yang rendah GI, iaitu makanan yang mudah dicerna. Makanan ini akan mempersiapkan badan mereka untuk badan atlet maraton untuk menempuh sesi latihan berintensiti tinggi. Jurulatih atau guru perlu mengelakkan atlet daripada mengambil makanan dan minuman beberapa minit sebelum menjalani sesi latihan. Elakkan daripada mengambil makanan yang tinggi lemak atau serat seperti daging, donat, kentang goreng, kerepek kentang dan bar-bar gula. Ini demikian kerana sistem badan memerlukan masa untuk melakukan pencernaan terhadap makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan. Setiap pencernaan memerlukan tenaga, dan tenaga yang sepatutnya digunakan semasa sesi latihan pula digunakan untuk mencerna makanan lemak tersebut. Oleh hal yang demikian, perkara ini tidak sepatutnya berlaku, kerana tenaga yang sepatutnya digunakan untuk latihan adalah untuk latihan, bukan lagi dibahagikan kepada dua, iaitu untuk mencerna makanan serta untuk sesi latihan. Setiap pencernaan memerlukan tenaga, dan tenaga yang sepatutnya digunakan semasa latihan akan terbazir oleh kerana pencernaan makanan dan minuman beberapa minit sebelum latihan tersebut. Makanan ini akan menarik darah ke dalam perut untuk membantu pencernaan. Berlatih dengan perut penuh adalah tidak ideal. Makanan yang kekal di dalam perut atlet tersebut boleh menyebabkan sakit perut, loya serta kekenyangan. Akhirnya, perkara ini akan menjejaskan prestasi atlet semasa sesi latihan. Semasa menjalani latihan, makanan tenaga seperti bar, minuman isotonik, minuman sukan, gel dan karbohidrat lain yang mudah dicerna ataupun rendah GI juga boleh diambil dalam usaha mengoptimumkan prestasi latihan atlet maraton. Strategi semasa latihan yang boleh dilakukan ialah dengan mengekalkan penghidratan cecair di dalam badan atlet. Atlet boleh mengambil minuman sukan yang membantu dalam memulihkan tenaga dengan cepat semasa latihan. Dalam pada itu, atlet akan sentiasa terhidrasi, maksudnya cukup air, cukup cecair, cukup elektrolit di dalam badan sepanjang sesi latihan. Ini dapat memastikan atlet tidak akan berasa kehausan ataupun mudah letih serta kelusuan. Kemudian, makanan selepas latihan adalah makanan yang kaya dengan lemak, kaya dengan karbohidrat, vitamin, mineral dan protein. Namun, ia perlu diambil secara seimbang. Atlet perlu memfokuskan makanan yang membekalkan tenaga ataupun menggantikan tenaga yang telah digunakan untuk sesi pemulihan. Antara makanan yang disarankan adalah makanan yang terdiri ataupun makanan yang kaya dengan protein. Hal ini demikian kerana makanan yang kaya dengan protein dapat membantu dalam proses pemulihan seperti pembaikan sel, pembaikan tisu-tisu otot yang telah koyak ataupun yang telah rosak semasa sesi latihan. Dengan ini, pengambilan makanan yang lebih mengutamakan ataupun lebih menjurus kepada protein akan membantu mempercepatkan pemulihan kepada sel-sel otot. Dengan itu, atlet dapat pulih dengan cepat kemudian meneruskan sesi latihan pada hari seterusnya. Makanan yang mempunyai kandungan tinggi lemak, tinggi protein dan karbohidrat perlu diambil dalam kadar yang tinggi, lebih tinggi berbanding dengan makanan lain kerana ia adalah makanan yang bertenaga tinggi. Makanan ini perlu diambil selepas sesi latihan.
Makanan yang mempunyai kandungan kalori yang tinggi mengandungi tenaga yang lebih tinggi, manakala makanan yang rendah kalori seperti vitamin, mineral dan air mengandungi tenaga yang lebih rendah, tetapi yang tetap berfungsi sebagai pelawas kepada atlet selepas sesi latihan. Sebagai contoh, mengambil makanan yang kaya dengan protein selepas latihan menyebabkan penambahan simpanan protein dalam glycogen otot dan hati. Dalam pada itu, makanan ini membantu dalam membaiki sel otot yang rosak semasa latihan. Kandungan pengambilan makanan yang mencukupi memudahkan dan mempercepatkan proses pemulihan otot selepas sesi latihan. Baiklah, sekian, terima kasih.